Dengan izin Puan Hakim, semua timbalan pendakwa raya hadir dan saya percaya ada juga beberapa peguam bela yang baru juga hadir, iaitu Aisyah Jalil dan Hafizah Hassan. Tuan Hakim. Pihak pendakwaan bersedia pohon memanggil SP5 untuk memberi keterangan bagi pemeriksaan balas. Panggil saksi pendakwaan kelima. Ya, saya Tuan Hakim. Teruskan, panggil saksi pendakwaan kelima. Dengan izin mahkamah, sebelum kita bermula, saya ada dua dokumen yang kita terlepas pandang untuk tandakan pada tarikh lepas untuk video-video yang telah ditandakan di mahkamah ini. Saya kemukakan 90A bagi IDD 99 dan juga 90A bagi IDD 112. Saya pohon ditandakan. Section 90A untuk IDD. 90A untuk IDD 99 Ya. dan juga IDD 112. 112. Yang ini 99, 112. Pohon ditandakan, Tuan. Dokumen section 90A untuk IDD 99 tanda apa? Betul? Kan? Kita berhenti 114. Last laporan tangkapan SP Nazatul. Ke CD. Oh, okey. 115. So kita berhenti 115. Dengan izin Tuan Hakim, dokumen 90A ini tidak mempunyai tarikh. Tarikh tanda tangan ke? Ya. Saya pohon Tandakan dulu. Duduk dulu, Yasmin. Boleh duduk dulu. telah diletakkan tarikh, Tuan. Saya pohon ditandakan. Dokumen bawah section 90A untuk IDD 99 dan IDD 112 masing-masing tandakan sebagai IDD 115 dan 116. Terima kasih, Tuan. 116 dan 117. 116 dan 117. Teruskan. Terima kasih, Tuan. Saya pohon saksi angkat sumpah.
bahawasanya saya, Yasminaha binti Mahmud, dengan sesungguhnya dan suci hati mengaku dan berikrar bahawa segala keterangan yang akan saya beri dalam berbicara ini adalah benar, tiadalah apa-apa yang tidak benar melainkan benar belaka. Boleh saya teruskan, Tuan? Teruskan. Dengan izin mahkamah. Yasmin, okey hari ini? Kurang sihat. Okey, saya ulang balik kita dah 30 hari tak berjumpa. So hari ini saya akan tanyakan soalan-soalan seperti sebelum ini. Yasmin jawab setuju ataupun tidak setuju sahaja. Mana-mana penjelasan boleh diberikan semasa re-examination oleh pihak pendakwaan. Boleh ya? Kalau tak faham, tak dengar, minta saya ulang soalan. Boleh? Right. Soalan saya yang pertama, Yasmin. Pada tarikh 7 hari bulan 4, 2022. Hari pertama Yasmin bagi keterangan di mahkamah ini, Yasmin katakan Yasmin telah berkahwin. Setuju? Setuju. Dan Yasmin katakan pernikahan itu berlaku pada tarikh 5 Februari 2022. Setuju? Setuju. Dan dari keterangan Yasmin sendiri, Yasmin katakan sekarang tinggal dengan suami. Betul? Betul. Betul. Boleh Yasmin bagi tahu mahkamah, Yasmin bernikah di negeri mana? Di sini. Dekat Malaysia. Pihak pendakwa membantah soalan ini kerana tidak relevan dengan kes ini, Tuan. Dengan izin mahkamah, I'm coming there, relevansinya adalah credibility keterangan. Dan ini adalah EIC pihak pendakwaan sendiri on this fact. Ya, AIC tapi tertakluk kepada relevansi betul. dan juga apakah kaitan. Sebelum ni pihak Credibility. peguam telah bertanya tentang latar belakang. Saya Benar benarkan. Tuan. I'll just go straight to the question selepas dia menjawab kepada di mana negeri, dan saya akan cadangkan apa finding pihak pembelaan kepada beliau terus. Sebelum ni latar belakang dah habis kan? This is not latar belakang, Tuan. This is about the marriage sahaja. Marriage sahaja. Ada Apa relevansi kaitan dengan kes di hadapan saya? Saya tak boleh jawab soalan ni, Tuan. Dia kena jawab soalan tu sendiri. Yelah, you kena tanya. Saya tanya, awak kena jawab lah. Apa Because relevansi? tak ada rekod dalam 7-8 negeri yang kita semak. Ha? Tidak ada rekod pernikahan dalam 7-8 negeri yang kita semak. Jadi? Rekod pernikahan tidak ada, dan saya akan put on... Jadi apa relevansi dia? Relevansinya is she is lying to the court and the whole Malaysia, Tuan. That is credibility dia sebagai saksi SP5. And for the prosecution to prove because evidence daripada pihak pendakwaan. Biar ada lagi nak balas? Ada rekod pendaftaran sebagaimana yang dituntut oleh pihak peguam, bukan bermakna saksi tidak berkahwin mahupun menipu di mahkamah tentang status perkahwinan, Tuan. Jadi saya masih kekalkan bantahan terhadap soalan ini tidak relevan kepada kes ini dan juga tidak relevan pada pertuduhan langsung, Tuan. It goes to the credibility, and pihak pembelaan boleh bertanya to establish credibility pihak pembelaan ataupun saksi SP5 yang tidak boleh dipercayai. Saya akan tanya 3 soalan saja, Tuan, untuk fakta ini. Mahkamah tidak mahu ada soalan yang berkaitan dengan indecent ataupun scandalous. Ya. Tidak, Tuan. Sebab Saya itu hanya 3 soalan untuk merujuk kepada negeri-negeri saja. Kalau merujuk kamu cadangkan, itu saja. Saya tak nak Benar, pergi Tuan. berlarutan. Tidak, Tuan. 3 soalan saja. Mahkamah. Saya teruskan, Tuan? Okay, teruskan. Okey. Tadi Yasmin kata Yasmin berkahwin di negeri mana? Dekat Malaysia. Di? Malaysia. Bukan, negeri. Dekat Ceras. Dekat KL lah, Kuala Ya. Lumpur. Kuala Lumpur. Okey. Saya cadangkan Yasmin ya. Semakan yang telah dibuat, Yasmin tidak ada sebarang pendaftaran pernikahan di negeri Selangor ataupun Kuala Lumpur. Setuju? Setuju. Tidak ada pendaftaran pernikahan di negeri Sembilan juga. Setuju? Setuju.
Tidak ada juga pendaftaran pernikahan. Dengan Perak, izin Tuan, sebentar tadi mahkamah hanya benarkan 3 soalan dan saya 3 percaya soalan, soalan yang Tuan. diberikan lebih daripada 3 soalan Tuan. Tuan, soalan yang pertama adalah jawapan yang kita stop tadi sebelum bantahan. Saya nak rekodkan tersebut, kemudian saya cadangkan this is the last question. Kamu cadangkan Okey. teruslah satu. Yang Ada terakhir, pendaftaran, tidak Yasmin. jangan buang masa banyak soalan pula. Dan yang terakhir, Yasmin, Perak, Kuala Lumpur, Johor, Perlis, Melaka juga tidak ada rekod, Yasmin, eh? Tak ada. Okey. Yasmin setuju jawapan kuat sikit boleh? Boleh, eh? Tak ada. Okey. Dan ini adalah penipuan Yasmin yang ke-31 di mahkamah ini, setuju? Tidak. Okey. Saya teruskan, Yasmin, sepanjang Yasmin kita break ni, Yasmin ada berhubung dengan ASP Rohani ataupun ataupun Inspektor Suhaili? Tak faham soalan. Sepanjang kita break sebelum hari ni, kita ada daripada tarikh 20 hari bulan 4 sampai tarikh 29 hari bulan 5, betul? Aha. Ada tak berhubung dengan ASP Rohani ataupun Inspektor Suhaili? Tidak. Saya hanya tanya untuk transport. Saya datang kat Okey. mahkamah sahaja. Okey, ada berhubunglah berkenaan dengan transport, ya? Ya. Okey, dengan Zurianti? Dengan Mami tidak. Tidak, eh? Saya cadangkan Zurianti sendiri memberitahu orang awam bahawa beliau berhubung dengan Yasmin bagi tujuan pemeriksaan kesihatan pada tarikh 15 hari bulan 5, 2022. Setuju? Saya tidak pasti tadi. Tidak pasti. Okey, dan ini adalah untuk Yasmin praktis sebenarnya apa nak cakap sambungan perbicaraan. Setuju? Saya tidak faham soalan. Tidak Zurianti, faham. ya, buang. Dengan izin Tuan, itu adalah satu allegation kepada pihak pendakwaan sebenarnya. Saya pohon soalan tadi ditarik balik. Awak cadangkan Zurianti menghubungi siapa? Yasmin, dia sendiri yang tulis di Facebook dia, Tuan. Dan saya akan tanya juga pada Zurianti nanti, kita ada reserve cross. Saya cadangkan sekali soalan kamu. Zurianti Okay, soalan ada saya menghubungi. adalah Zurianti sendiri memberitahu umum berhubung dengan Yasmin untuk membawa Yasmin pemeriksaan kesihatan pada 15 Mei 2022. Jawapan dia tidak pasti. Tidak pasti tadi kan? Ya. Okey. Jadi Yasmin punya stand adalah tidak ada berjumpa dengan Zurianti, ya? Saya tidak faham. Saya tidak Ada berapa jumpa ke faham. tak ada jumpa, tu je saya tanya. Pada tarikh yang Puan Aminah Sepanjang break ni lah, sepanjang break sebelum bicara. Saya tidak faham soalan. Ada jumpa dengan Zurianti, Mami itu ke tidak, sepanjang break daripada tarikh 20 hari bulan 4 sampai tarikh 29 hari bulan 5. Ada jumpa ke tidak? Ada? Ada. Okay. Saya terus kepada keterangan Yasmin. Pada 7 hari bulan 4 2022 juga, Yasmin katakan selepas Yasmin habis pantang, Yasmin keluar daripada rumah bonda dan selepas 3 hari, Bainul ada hubungi Yasmin untuk minta jaga anak-anak. Setuju? Setuju. Okey. Dengan izin mahkamah, saya pohon rujuk semula IDD 98 muka surat 1 sehingga muka surat 14 sahaja. Yasmin tengok muka surat 1 sampai muka surat 14 sahaja untuk tarikh Julai 2019, ya. Itu tarikh Yasmin dah habis pantang, betul? Saya tidak pasti saya habis Okey, pantang. tarikh lepas Yasmin kata selepas habis pantang bulan Julai tu keluar daripada rumah bonda. Yasmin dah setuju dah fakta tu. Saya tanya balik, Julai 2019 ni tak ada dekat rumah bonda lah. Betul? Ada. Betul. Okey. Kenyataan Yasmin mengatakan selepas 3 hari tu ayah cari tu adalah kenyataan palsu. Setuju? Saya tidak faham soalan. Yasmin kata pada mahkamah ini, selepas 3 hari Yasmin keluar daripada rumah bonda sehabis pantang, Siti Bainun cari ayah, minta Yasmin datang ke rumah bonda semula. Saya katakan, kenyataan ini adalah kenyataan palsu. Setuju? Tidak. Tidak. Okey. Yasmin tengok daripada tarikh 19 Julai sampai 25 Julai, muka surat 1 sampai muka surat 14, saya cadangkan di muka surat pertama, Yasmin yang kata sihat rindu dekat Cik Bainun. Setuju? Setuju. Di muka surat kedua, Yasmin tanya pada Siti Bainun, bila Cik nak datang rumah bila? Setuju?
Setuju. Di muka surat ketiga, Yasmin tanya pada Siti Bainun, rindu saya ke? Setuju? Setuju. Di muka surat keempat, Yasmin kata nak datang tolong-tolong. Yasmin yang offer diri untuk tolong-tolong Siti Bainun. Setuju? Setuju. Kuat sikit Yasmin. Setuju. Okey. Di muka surat kelima, Siti Bainun kata jangan cari salah ayah. Setuju? Setuju. Okey. Di muka surat ke-9 Yasmin, cuba selak dulu muka surat 9. Siti Bainun tanya, tak nak ke jumpa saya? Yasmin jawab, nak, tapi mak cakap macam tu. Setuju? Setuju. Setuju. Di muka surat 11 Yasmin, Yasmin katakan Yasmin rindu Siti. Siti ni yang kita camkan dekat video JKM hari tu, ingat tak? Ingat. Okey, setuju? Setuju. Okey. Di muka surat 12, Yasmin hantar gambar kepada Siti Bainun, kata surprise. Setuju? Setuju. Dan di muka surat 14, Yasmin nak video call dengan Siti Bainun. Setuju? Setuju. Daripada muka surat pertama sehingga muka surat 14 ini tidak ada langsung perbincangan jaga anak-anak. Setuju? Setuju. Tidak ada langsung perbincangan menjaga penghuni. Setuju? Setuju. Sebab ayah Yasmin call Siti Bainun 6 hari selepas Yasmin keluar daripada rumah bonda, bukan 3 hari. Setuju? Saya tidak pasti. Dan ayah yang minta Siti Bainun ambil Yasmin semula. Setuju? Tidak setuju. Kerana berlaku pertengkaran di rumah bersama mak Yasmin. Setuju? Tidak setuju. Dan daripada WhatsApp muka surat 1 hingga 14 ini, tarikh 19 Julai 2019 hingga 24 Julai 2019, tidak ada langsung perbincangan itu kerana perkara ini tidak berlaku. Yasmin, setuju? Tidak setuju. Saya cadangkan keterangan Yasmin di nota keterangan seperti mana CRT yang dicatat di type semula berkenaan dengan 3 hari selepas keluar daripada rumah bonda itu adalah satu keterangan palsu. Setuju? Tidak setuju. Dan ini adalah penipuan Yasmin yang ke-32 di mahkamah ini. Setuju? Tidak setuju. Okey, tadi kita ada sebut nama Siti, betul? Ada. Yasmin dah sahkan dalam gambar anak-anak Siti Bainun diambil oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat, ada nampak Siti, betul? Setuju. Okey, siapa Siti ni, Yasmin? Penghuni. Penghuni mana? Penghuni rumah bonda. Yasmin rapat juga ke dengan Siti? Ya. Jadi Yasmin tahu karakter Siti ni macam mana, setuju? Tak berapa. Okey, setuju atau tidak saya katakan Siti ni lurus orangnya? Saya tidak pasti. Tidak pasti. Dan Siti ini tak berapa pandai lah nak menipu, setuju? Saya tidak pasti. Tidak pasti, okey. Dan Siti Bainun pun rapat juga dengan Siti, betul? Tak faham soalan. Apa dia? Siti Bainun rapat dengan Siti tadi. Setuju? Ya. Setuju ya? Siti juga pernah datang ke kondo masa Yasmin dah pindah ke kondo tersebut. Setuju? Setuju. Setuju. Selalu juga datang, betul? Tidak pasti. Yasmin ada di kondo kan? Ada. Jadi Siti selalu datang ke tidak? Saya tidak pasti. Tidak pasti. Ada juga masa yang Siti datang ni, Yasmin dan anak adik-adik saja di rumah, tapi Siti Bainun tak ada. Setuju? Setuju. Ina pun tak ada, betul? Setuju. Okey. Yasmin ada pengetahuan tak bahawa Siti ini dirakam percakapan oleh pihak polis dan ada ditemudega oleh JKM? Tahu ke tak tahu? Tidak. Tidak tahu. Jawapan? Tidak tahu. Tidak tahu. Okey. Dan semasa dirakam percakapan tu, Siti ada sebut nama Yasmin. Dengan izin Tuan, saksi telah memaklumkan tidak tahu mengenai rakaman percakapan. Saya cadangkan untuk peguam hentikan soalan setakat tu. Bantahan benarkan. Okey Yasmin. Yasmin tahu tak video yang viral tu, yang kita tengok Bella ada sebut Syomin. Ingat kan? Ingat. Okey. Dan ini juga adalah maklumat yang diberikan kepada JKM dan pihak polis. Setuju? Setuju. Oleh Siti. Setuju? Saya tidak pasti. Tak pasti. Okey.
Untuk keterangan Yasmin katakan Siti Bainun arahkan Yasmin ikat Bella. Cadangan pihak pembelaan yang pertama adalah ikat ini adalah dilakukan oleh Yasmin sendiri dan disaksikan oleh Siti sendiri. Setuju? Tidak. Dan Siti ketika itu menyaksikan Yasmin ikat kemudian tidak mahu bagi Bella minum air. Setuju? Tidak. Dan ini adalah kenyataan Yasmin yang direka bagi tujuan memastikan Siti Bainun dipenjarakan. Setuju? Tidak. Dan kisah penipuan ini boleh diambil keterangan melalui Siti dan penipuan Yasmin yang ke-33 di mahkamah ini. Setuju? Tidak setuju. Okey. Ingat tak 7 video yang kita tengok 20 hari bulan hari tu yang Ingat. Mami angkat video? Ingat. Ingat ya? Kita tak perlu mainkan semula Yasmin ya? Okey. Saya pohon transkrip IDD 113 dirujuk kepada saksi. Ada Yasmin? Ada. Okey, Yasmin cuba tengok di muka surat 7. Transkrip tersebut. Boleh Yasmin bacakan di para E tu apa ayatnya? Di Muka mana? apa? Para Muka surat. E. Muka surat 7. Bagi video IDD 112C tuan. Baik. Apa ayatnya Yasmin? Di mana? Muka surat 7, dialog ada huruf E kan tepi tu? Ada tak? Ada. Okey, tolong bacakan boleh? Kenapa? Tanda soal. Tangan kau terkena air panas. Kau pandang aku pula. Okey, kita dah setuju tarikh lepas. Ini adalah dialog daripada Aida, betul? Betul. Soalan ini telah pun ditanya dan telah pun dijawab oleh saksi. Kenapa tangan kau terkena air panas, kau pandang aku pula? Dan saksi telah pun menjawab itu suara Aida. Ya, saya Transkrip pun telah dirujuk pada saksi ini oleh peguam sendiri pada tarikh yang lepas. soalan lanjutannya adalah Pohon untuk soalan bagi transkrip dan video tidak ditanya lagi, Tuan. Memandangkan telah pun ditanya beberapa tak kali kepada habis saksi. soalan hari tu tuan, kita stand down kerana dia tak sihat kan, kita tak sambung petang tersebut dan besoknya pun kita tak sambung. Soalan belum selesai. Kita habis di CD tersebut sebab itu IDD terakhir adalah IDD 12, 112 dan 113. Sekiranya transkrip itu hendak dirujuk dan video soalan yang lain daripada soalan yang telah ditanya, Tuan. Memandangkan kita telah spend masa juga untuk melihat video dan juga transkrip yang dikemukakan oleh pihak peguam. Last untuk soalan sama ada ia adalah perbualan Aida soalan tersebut. Kalau mengikut kepada CRT tuan, tali rafia, tali kain perca dan kejadian buang air besar tersebut. Jadi apa soalan lagi yang ingin ditambah untuk isu Tentang laundry room, tentang apa yang keluar daripada perkataan mulut Yasmin dan Bella saja. Saya benarkan untuk soalan-soalan baru saja. Benar, Jangan Tuan. ulang soalan yang Boleh tuan? kaitan. Okey. Tadi kita berhenti tadi pada Yasmin dah setuju Aida. Bella tanya siapa tu? Yasmin nampak kan? Setuju? Bila Bella pusing kepala dia tanya siapa? Yasmin nampak setuju? Setuju. Setuju. Okey. Dan Bella tak ada cakap pun dia tidur laundry. Setuju? Setuju. Yasmin pun tak ada sebut Bella tidur laundry. Setuju? Setuju. Setuju. Dalam video tersebut juga, Bella tak ada sebut dia kena pijak. Setuju? Setuju. Dan Yasmin juga tak cakap perkara tersebut. Setuju? Setuju. Bella tak ada cakap yang dia kena pijak. Setuju?
CRT dan soalan itu telah ditanya. Yasmin tak ada cakap pada Zurianti Bella tidur laundry. Dan Saya saksi tak telah refer pun pada menjawab. Zurianti langsung dalam soalan ini. Saya refer kepada beliau sendiri dan Bella sahaja. Tetapi tadi soalannya adalah Yasmin tak ada cakap Bella tidur di laundry. Ya, saya tak kata Yasmin sebut pada Zurianti, tak ada. Saya kata dalam perbualan tersebut tidak ada sebut tentang tidur di laundry. Bantahan TPR merujuk kepada Kepada soalan tersebut telah ditanya oleh peguam. Sebelum ni, masa Mami datang mengejut tu, Yasmin tak ada cakap pada Zurianti Bella tidur di laundry, betul. Dan saksi telah pun menjawab, ya betul. Dan peguam telah mengulang sekali lagi soalan itu pada hari Laundry saja ini. ke Puan? Laundry saja? Ya, laundry. Okey. Saya retract soalan laundry, saya fokus kepada physical activity. Soalan peguam tadi yang dimaklumkan pada mahkamah ialah apa yang soalan yang ditanya mengenai video tu, yang akan ditanya mengenai video, hanyalah soalan yang keluar daripada mulut Bella dan Yasmin. Tetapi soalan-soalan peguam sebelum ini telah pun bertanya apakah perkataan yang keluar daripada mulut Yasmin. Jadi saya pohon Tuan, supaya soalan-soalan berkenaan dengan transkrip dan juga video tidak diteruskan, Tuan. Saya belum cadangkan tentang penggunaan kuku, Tuan, dan juga pijak dan juga pukulan, Tuan, kepada video tersebut specifically. Tidak ada cadangan lagi dibuat. Ada soalan tu kalau di Bukan dalam referring to the video, but referring to the whole situation, but not on the, kita refer pada keterangan kepada polis. cadangkan apa peguam tadi? Saya belum Saya nak cadangkan berkenaan dengan kejadian pijak, pukul dan kuku yang tidak dikeluarkan semasa video dirakamkan. sekali lagi saya maklumkan, Tuan, semasa video dan transkrip dirujuk sebelum ini kepada saksi, soalan telah pun ditanya. Tak ada pun cakap pasal kuku. Jadi soalan tersebut telah ditanya, Tuan. Soalan berkenaan kuku telah ditanyakan dalam transkrip ni kan, peguam. Dalam you rujuk kepada transkrip. Transkrip dan juga video, Tuan. Ya, you dah tanya soalan kuku tu kan. Macam saya katakan, tanya soalan yang belum lagi ditanyakan. Okey, Tuan, saya refresh fokus kepada air panas keterangan Aida yang didengari. Okey. Okey. Mana yang telah ada, saya terima bantahan peguam. Okey. Kalau dah ada, you jangan ulang balik. Boleh, Tuan. Alright. Yasmin, kita pergi kepada hari tu kita dah setuju kan yang Aida cakap kena air panas tadi kan? Tapi Yasmin belum Yasmin tak ada dengar kan dalam in between Mami tunggu ambulans. Kan Bella tunggu kat rumah, betul tak? Betul. Selepas ikut video, Bella tunggu di rumah, betul? Ya. Dan Mami turun kan? Ya. Okey. Bila Mami naik semula tu, tidak ada sebarang pertanyaan tentang kejadian air panas ataupun bergaduh kan? Setuju? Saya tidak faham. Bila Mami naik semula nak ambil Bella bawa turun ke ambulans, Mami tak ada tanya lebih lanjut tentang pergaduhan dan juga air panas tadi. Setuju? Saya tidak pasti. Tidak pasti. Okey. Dan berkenaan dengan bawa ke klinik juga, seperti mana di muka surat 6, cuba Yasmin tengok muka surat 6. Mami tak ada tanya lanjut kan? Setuju? Klinik tu, ada tak Mami tanya lebih lanjut klinik mana, bila? Ingat ke tak ingat? Ada Mami tanya. Ada Okey. Sekarang kita pergi pada keterangan Yasmin yang mengatakan bahawa Bella tidak menjalani COVID test. Saya bacakan secara verbatim ya. Soalan DPP, siapa yang dekat kondominium tu yang kena buat test? Yasmin jawab, Siti Bainun, Ina, Aida, Balkis, saya sendiri, Tulus, Aryan, Mariam, kecuali Bella. Setuju itu jawapan Yasmin? Saya tidak faham soalan. Okey, semasa pihak pendakwaan tanya soalan ni, siapa yang dekat kondominium itu yang kena buat test soalan DPP?
pihak sanalah. Aha. Okey. Yasmin jawab yang buat test adalah Siti Bainun, Ina, Aida, Balkis, saya sendiri, Tulus, Aryan, Mariam. Kecuali Bella. Betul? Betul. Betul. Okey. Dan DPP sambung soalan. Kenapa Bella tak buat? Jawapan Yasmin berbetim, Bella dikurung di bahagian laundry dan diberi arahan jangan bising. Setuju? Setuju. Setuju. Kemudian Yasmin juga ada bagi tahu kepada mahkamah ini tentang Mami tanya positif ke tidak, Bella positif. Yasmin jawab, Dengan betul? izin Tuan, saya merasakan apa yang ditanya oleh setakat ini, apa yang disoal kepada saksi ini adalah repetition kepada soalan-soalan yang telah ditanya. Jadi saya tak tahu apa soalan baru. Pihak Guam, COVID test pihak belum Guam. ditanya, Tuan. Cuba Tuan search dekat CRT, tidak ada tanya soalan COVID test. Because keterangan beliau adalah semasa pemeriksaan utama di muka surat 7. Maksud TPR jangan ulang balik Ya, keterangan lama. itu adalah jawapan. Kecuali dia tak ingat. You Okey. boleh tak terus tanya soalan? Boleh? Okey, Tuan. Bila Yasmin tengok video viral tadi, Mami tanya, Bella tak buat test ke? Betul? Betul. Dan Aida jawab, Bella duduk dengan bonda. Betul? Betul. Dan Yasmin jawab, bonda belum pergi lagi, so dia duduk dengan bonda. Setuju? Setuju. Kemudian Yasmin sambung. Setuju Yasmin kata bonda buat swab test semua dekat Bella. Setuju? Setuju. Setuju. Okey. Jadi bermakna swab test ada dilakukan pada Bella. Setuju? Setuju. Setuju. Dan keterangan Yasmin tadi yang telah menjawab kepada soalan pendakwaan bahawa Bainun tak buat swab test kepada Bella dan minta Bella duduk diam-diam di laundry adalah keterangan palsu. Setuju? Tidak. Rekaan Yasmin penipuan ke-34. Setuju? Tidak. Okey. Sebentar Tuan. Saya pohon arahan mahkamah berkenaan dengan soalan selepas ini adalah berkenaan dengan video-video yang akan dibuka kepada saksi. Video viral. Dan satu lagi video viral yang belum dikemukakan ke mahkamah bersama transkrip. Video viral, video apa tu? Video yang telah diviralkan sebelum ini di sosial media. Tetapi kita tender hari itu 7. Satu video tertinggal, video 8. Ini video tentang? Video tentang Bella juga yang telah dirakamkan oleh, saya percaya oleh sumbernya Zurianti. Tetapi ini adalah keterangan yang tidak diserahkan kepada mahkamah transkripnya sebelum ini. Video Bella yang dirakam di mana? Di mana? Di rumah tersebut. Di rumah kejadian, 24 hari bulan 6, 2022. Durasi 1 minit 31 saat. Untuk apa? Menunjukkan apa? Ini ada keterangan tentang kejadian tersebut sendiri daripada yang semasa itu Aida dan beliau berada sambungan daripada video yang telah ditandakan di mahkamah ini tetapi tertinggal satu video Tuan. Yalah, dia menunjukkan apa? Keterangan kejadian. Ada Aida sebut kejadian tersebut berlaku. Apa yang berlaku? Kejadian apa? Kejadian terkenai panas tersebut. Bukan yang sebelum ini dimainkan. TPR? Dengan izin Tuan, jika untuk video yang baru kami tidak ada masalah, tapi bukan kepada video yang telah dimainkan Tuan. Ya, video baru saja. Dalam satu pendrive yang baru bertanda YT. Ada berapa video lagi nak rakam? Dalam ini hanya ada 3. Satu tu 3. untuk suara, Maaf Tuan video Hakim. 8. Satu lagi, soalan saya Tuan tanya keseluruhan kan? Okey. Yang saya akan refer pertama adalah video 8 sambungan kepada soalan saya yang video viral. Yang kedua saya akan refer kepada soalan berkenaan dengan panggilan yang telah disebut oleh Yasmin di keterangan AIC. Bella panggil Boy Nun apa, ada recording tentang panggilan tersebut.
Dan juga satu lagi adalah tentang kejadian yang saya akan cadangkan tentang lari tersebut. Dengan izin Tuan Hakim, sebelum video itu dimainkan, kami memohon akan diberi masa untuk meneliti video tersebut, Tuan Hakim. Because it's given right and then. Dan memandangkan kita telah berbincang tentang video, ada video yang telah dikemukakan di mahkamah ini yang belum dimainkan juga akan dimainkan. Tapi itu adalah yang telah disemak oleh DPP sebelum ini. Tapi belum dimainkan dan disoal kepada saksi kerana tidak sempat hari itu. Recording panggilan telefon yang telah disemak. So boleh rujuk dulu kepada ni lah. Kita sebagaimana permohonan DPP untuk melihat dulu. Boleh? Sebaiknya untuk DPP melihat dulu. Untuk makluman juga, video yang terdahulu tidak diberi untuk kami melihat. Kami tidak pernah melihat semua video yang dimainkan oleh Pihak pembelaan tidak ada keperluan Tuan di bawah Seksyen 51E untuk menyerahkan kepada pihak pendakwaan. Kena boleh diberikan semasa hari ini. Benar Tuan. Sebelum kita teruskan untuk pihak TPR melihat sama ada keperluan untuk membantah dan sebagainya. Saya perlu menekankan kepada pihak peguam untuk memastikan apa-apa yang perkara yang berkaitan dengan soalan dan video itu adalah berkaitan dengan relevansi. Boleh Tuan. Dan mana-mana yang you nak challenge dari segi ketidakkonsistenan saksi terhadap keterangan perlu mencakupi kepada pengecualian. Satu, conviction dia, previous record, dan juga satu lagi sama ada bias ataupun tidak. Boleh Tuan. Mana-mana yang di luar tu you tak perlu bagi sebarang evidence untuk contradict dia punya keterangan. Tak perlu. Boleh Tuan. Semua tu perlu untuk kamu kemukakan pada peringkat pembelaan. Boleh Tuan. Sebab tu kita tak nak terlampau panjang akibat peguam bela mengemukakan keterangan-keterangan yang tidak perlu dikemukakan pada masa ini. Boleh Tuan. You rujuk pada section-section yang perlu untuk ditekankan. Jadi saya teruskan dengan yang telah ditandakan Make sebelum sure ini. you tertakluk kepada section 153 Evidence Act. Saya tak nak ada keterangan yang tidak perlu dikemukakan tapi kamu kemukakan melalui video dan sebagainya. Kalau tidak, saya harap TPR boleh melihat perkara ini. Okay. Saya tangguh sebentar untuk pihak peguam menyemak video tersebut bersama pihak Timbalan Pendakwa Raya itu pelajar. Boleh Tuan. Bagi masa 10 minit. Boleh. Cepat. Pendek. Berapa video? 3 video yang pendek, 1 minit, 1 minit. 10 minit atau 15 minit kita menangguhkan persidangan. Boleh Tuan. Saksi lepaskan sementara. Kemah tangguh.